Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 November bersama saya Ardi Herman Maruzi. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Ratusan keluar mengundi PRU 15 tinggi. Juga dua pengundi meninggal dunia di Johor. Calon Perikatan Nasional PN Mat Yunus Ramli 61 tahun bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N 42 Tioman Pahang meninggal dunia hari ini akibat komplikasi jantung. Allahyarham disahkan telah menghela nafas terakhirnya pada jam 3.30 pagi tadi semasa menerima rawatan di Hospital Rompin. Susulan itu, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Rompin, Dato' Ahmad Nasim Muhammad Siddiq, mengeluarkan kenyataan proses pengundian bagi kerusi Dun Tioman ditangguhkan. Penangguhan itu hanya melibatkan kerusi Dun berkenaan sahaja, manakala pemilihan bagi kawasan Parlimen Rompin akan dilakukan seperti biasa. Dalam pada itu, SPR dalam kenyataan susulan memaklumkan pilihan raya bagi Dun N42 akan diadakan pada 7 Disember depan. Urusan bagi permohonan undi pos pula akan dibuka pada 19 November dan ditutup pada 22 November 2022. Hari ini, Allahyarham sepatutnya berdepan dengan 5 penjuru membabitkan calon daripada Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan PH, Pejuang dan Bebas. Sementara itu, Perikatan Nasional PN telah mengadakan mesyuarat khas petang tadi bagi membincangkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tioman. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perbincangan melibatkan semua pimpinan tertinggi PN membincangkan calon baru untuk dikemukakan di kerusi berkenaan. Mana-mana calon yang telah pun meninggal apabila kita nak meletakkan calon lain, kita akan pastikan juga pertamanya kriteria yang tertentu, kedua proses seperti biasa, ketiganya perbincangan di peringkat tertinggi Perikatan Nasional. Beliau ditemui media selepas mengundi di Sekolah Kebangsaan Sungai Bayor selama hari ini. Tambahnya, pemilihan calon baru di kerusi Dun Tioman itu akan diberi keutamaan kepada PAS dahulu. Dalam pada itu, dua pengundi meninggal dunia di pusat undi di Johor namun berlainan lokasi. Masing-masing meninggal dunia di pusat mengundi Parlimen Sembrong dan Parlimen Pulai pagi tadi. Tuminah Ambiah, 85 tahun, meninggal dunia sekitar jam 10.21 pagi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Litek, Paluh. Mangsa dilapor belum sempat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dan ketika itu sedang menunggu giliran di saluran 1. Kaki tangan KKM yang berada di tempat kejadian mengesahkan kematian warga emas itu serta polis juga tidak menemui sebarang kecederaan pada mayat mangsa. Sementara itu, seorang lagi pengundi, Sharifah Johara, 57 tahun, meninggal dunia di pusat mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail pada jam 9.30 pagi kerana sesak nafas. Namun mangsa dilaporkan sempat mengundi bagi Parlimen Pulai sebelum disahkan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan tiada sebarang unsur jenayah. Mangsa ada sejarah penyakit darah tinggi dan kencing manis. Baik, sebanyak 70% pengundi sudah menunaikan tanggungjawab mereka pada PRU 15 kali ini setakat jam 4 petang tadi. Peratusan tersebut melebihi bilangan pengundi pada PRU 14 yang keluar mengundi pada waktu yang sama. Pada PRU 14 selepas, jumlah keseluruhan peratusan pengundi adalah 82.32% daripada 14.94 juta pengundi. Manakala bagi PRU 15, jumlah pengundi keseluruhan meningkat kepada 21.17 juta. Berikutan pelaksanaan daftar pemilih automatik dan pembabitan pengundi berusia 18 tahun ke atas.
Proses pengundian PRU15 bermula secara rasmi pada jam 7.30 pagi tadi di Sabah, Sarawak dan Labuan, manakala di Semenanjung Malaysia pula jam 8 pagi. Turut diadakan serentak kali ini ialah pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah yang tertangguh berikutan proklamasi darurat bagi mencegah penularan COVID-19. Baik, 2 jam selepas pusat pengundian ditutup, pemimpin parti ketika ini menanti penuh debar keputusan rasmi PRU15 yang akan diumumkan bila-bila masa saja. Ketika ini dikabarkan calon-calon parti berkumpul di war room masing-masing sebagai persediaan meraihkan kemenangan jika mandat rakyat berpihak kepada mereka. Jadi untuk perkembangan, kita bersama wartawan Nazira Syaringat di Subang Jaya. Nat, silakan Nat. Baik, terima kasih Ardi di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton setia Berita Al-Hijrah. Saya kini berlintas langsung dari Hotel Dorset Subang Jaya, iaitu lokasi berkumpulnya calon-calon serta pemimpin daripada Pakatan Harapan sempena dengan pengumuman keputusan rasmi PRU15 yang akan diumumkan bila-bila masa sahaja. Jadi daripada seawal jam 6 petang tadi, petugas media telah pun membanjiri kawasan ini. Namun saya tidak nampak lagi kelibat daripada calon-calon ataupun pemimpin-pemimpin parti Pakatan Harapan setakat ini. Dan saya kira ketika ini proses pengundian masih proses pengiraan kertas undi masih lagi giat dijalankan, di mana hari ini kita menyaksikan bahawa hari yang bersejarah, cukup bersejarah untuk Malaysia, di mana sebanyak 220 kerusi parlimen dipertandingkan dan juga 116 kerusi DUN pada hari ini, berbanding kerusi asal yang dipertandingkan iaitu 222, di mana terdapat faktor kematian dan juga cuaca buruk sehingga tidak membolehkan pengundian dilakukan di kawasan-kawasan tertentu. Dan setakat ini keputusan yang diterima hanyalah tidak rasmi, di mana mungkin saya boleh kongsikan apa yang telah diumumkan di portal MyUndi, di mana Pakatan Harapan kini secara tidak rasmi iaitu mendahului 39 kerusi, diikuti Barisan Nasional 12 kerusi, Perikatan Nasional 10 kerusi dan juga GPS 24 kerusi. Dan kalau saya boleh detailkan lagi, untuk kerusi Parlimen Tambun yang ditandingi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Presiden Pakatan Harapan, iaitu yang bersaing dengan wakil dari PN iaitu Datuk Seri Faizal Azumu, di mana setakat ini Datuk Seri Faizal Azumu masih lagi mendahului dengan 984 undi berbanding Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendapat 118 undi. Namun saya kira proses pengiraan masih lagi dijalankan memandangkan terdapat 160,000 pengundi di Parlimen Tambun. Dan mungkin saya boleh detailkan lagi di Parlimen Kota Melaka, di mana ketika ini PH mendahului dengan 948 undi berbanding BN 388 undi. Dan kerusi yang ditandingi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu di Parlimen Bera, beliau mendahului dengan 758 undi, diikuti oleh calon PH 130 undi dan juga Perikatan Nasional 45 undi. Jadi mungkin kemungkinan kebarangkalian keputusan ini akan diketahui mungkin tengah malam nanti yang rasminya, dan mungkin juga awal pagi esok. Kita pun tidak tahu bagaimana perjalanan proses pengiraan undi setakat ini yang berlangsung. Jadi sama-sama kita nantikan, dan insya-Allah selepas ini saya akan berlintas langsung di program khas #KitaUndi, dan saya akan bergerak ke lokasi lain iaitu lokasi yang menempatkan pemimpin-pemimpin parti lain seperti Barisan Nasional, PN dan juga GTA. Setakat ini dulu perkembangan saya dari Hotel Dorset Subang Jaya. Kita kembali kepada Ardi di studio. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Nazirah live dari Subang Jaya. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, kita ke perkembangan PRU15 di Perak dan Pahang. Baik,
Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR gantung pengundian di 11 pusat mengundi bagi Parlimen Baram di Sarawak. Ia susulan keadaan cuaca yang buruk. SPR dalam satu kenyataan memaklumkan para petugas juga tidak boleh masuk untuk ke lokasi yang ditugaskan melalui laluan udara, darat dan air. Antara pusat mengundi yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan Long Nah, Sekolah Kebangsaan Long Luteng, Sekolah Kebangsaan Long Said. SPR turut memaklumkan tarikh baharu pengundian dan tempat mengundi iaitu saluran akan dimaklumkan semula selepas keadaan kawasan terbabit selamat untuk petugas dan pengundi sampai ke lokasi untuk pengundian semula. Terdahulu, media melaporkan pengundi di Parlimen Baram terpaksa meredah banjir untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada PRU 15 ini. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua penonton. Baik, masih lagi perkembangan PRU15. Di Perak ketika ini, wartawan kami Khariza Faisal yang berada di Pejabat UMNO di Ipoh telah pun bersedia untuk melaporkan perkembangan terkini PRU15 di negeri itu. Izzah, apa antara maklumat berkaitan keputusan atau mungkin jangkaan parti yang mendominasi, Izzah? Baik, terima kasih Ardi Hermat di studio. Sedikit perkembangan PRU ke-15 di Perak yang merupakan menjadi negeri tumpuan untuk PRU pada kali ini dengan mempamerkan kerusi-kerusi panas di sini, antaranya Tambun, Bagan Datuk, Larut dan beberapa lagi kerusi panas yang lain yang perlihatkan 24 parlimen dan juga 59 DUN. Dan ingin saya fokuskan apa yang saya boleh kongsikan keputusan tidak rasmi di lokasi ini, antaranya ialah P063 dari Tambun, P063 Parlimen Tambun dengan keputusan pejuang memperoleh 32, Perikatan Nasional 2652, Barisan Nasional 1237, Pakatan Harapan 321. Itu antara keputusan tidak rasmi yang dimiliki diperoleh untuk di Tambun. Manakala untuk di Bagan Datuk pula tidak dapat saya kongsikan kerana masih belum ada keputusan tidak rasmi dari sana. Dan untuk pengetahuan anda, untuk P063 Tambun ini memperlihatkan giant killer pertembungan di antara pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana sebelum ini tidak dapat mengekalkan, mempertahankan kerusi di Port Dickson sebelum ini, yang akan bertemu dengan penyandangnya iaitu Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Besar Perak, dan status itu memperlihatkan, menampakkan status yang kuat bagi beliau dalam menangi PRU pada kali ini. Dan selain daripada itu, Larut dan juga Pasir Salah antara lokasi panas yang ingin saya kongsikan kepada anda, keputusan tidak rasmi tapi tidak dapat saya kongsikan juga. Dan penonton, apa yang saya boleh kongsikan situasi semasa dari Pejabat UMNO Ipoh ini, media-media, pengawal media sudah pun berada di sini sejak pukul 6 petang tadi, dan setibanya saya di sini bersama dengan media lain telah bersedia untuk memperlihat bagaimana kerusi-kerusi yang dimenangi oleh setiap parti yang berada di Perak ini. Dan untuk seperti mana yang anda dapat lihat di monitor di belakang, itu merupakan keputusan-keputusan yang dapat kami lihat untuk di negeri Perak ini. Bagaimanapun setakat ini masih belum ada apa-apa yang saya boleh kongsikan untuk keputusan Perak. Saya kira sampai di sini sahaja yang boleh saya kongsikan. Kita kepada Rahman yang berada di Temerloh Pahang.
Baik, terima kasih Khadiza Faisal yang berada di Ipoh. Saya kini berada di pusat pengiraan undi Temerloh, iaitu di Dewan Tun Razak, dan di pusat pengiraan undi ini kami pengamal media tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan Utama, dan pihak polis yang berada dan jaga di sini akur dengan segala apa yang telah ditetapkan oleh RO yang menjaga di Dewan Tun Razak ini, dan saya difahamkan sekarang mereka masih lagi menjalankan pengiraan undi pos, dan saya masih menunggu karung undi Parlimen dan juga DUN tiba di Dewan Tun Razak ini. Dan mengikut rakan media yang boleh masuk ke dalam Dewan ini, dalam 7 ke 8 peti undi yang baru dia dapat dimasukkan dalam pusat pengiraan calon, pusat pengiraan undi di sini, dan saya boleh katakan kerana cuaca dan juga pusat penamaan calon tutup seawal pukul 6 petang membuatkan karung-karung undi ataupun peti-peti undi lambat untuk tiba di pusat pengiraan undi. Dan apa yang saya dapat kongsikan setibanya saya di Dewan Tun Razak ini, petugas-petugas SPR juga daripada pusat pengundian juga tiba di sini bagi menghantar segala peralatan seperti kerusi roda dan sebagainya daripada pusat DUN dan Parlimen yang menjalankan proses pengundian tadi. Dan apa yang saya boleh katakan, kerusi Temerloh ini menjadi satu rebutan atau kerusi panas, terutama buat calon Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Muhammad Shaka Shamsuddin selepas tewas pada PRU yang ke-14. Saya akan membawakan anda perkembangan dari semasa ke semasa, dan setakat itu saja apa yang saya dapat kongsikan dari Dewan Tun Razak. Kembali ke rakan setugas. Silakan Ardi Herman. Baik, terima kasih Abdul Rahman, live dari Temerloh, Pahang. Masih di Pahang, seorang pengundi menarik perhatian dengan menggunakan kostum Adiwira Iron Man. Muhammad Syahridwan Abdul Rahman, 37 tahun, mengambil inisiatif itu dalam usaha menarik minat orang ramai, terutamanya anak-anak muda, untuk sama-sama keluar mengundi. Bapa kepada 3 anak ini berjalan kira-kira 100 meter dari rumahnya ke pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Bukit Sagu 1 dekat Kuantan. Muhammad Syahridwan yang bekerja sebagai kaki tangan Felda Bukit Sagu 1 mengakui teruja untuk mengundi kerana sebelum ini tanggungjawab itu dilaksanakan secara pos. Sebelum-sebelum ni saya mengundi secara undi pos, undi awal. Okey, jadi tak dapatlah merasai suasana mengundi macam ada orang ramai. Okey, jadi tahun ni saya dah tukar tempat mengundi saya, jadi saya bersama dengan suasana mengundi. Jadi saya nak buat kelainan sikit. Lepas tu dalam masa yang sama dapat memanggil orang yang mana yang belum mengundi lagi tu, boleh panggil lagi yang berkeluar mengundi lagi tu, keluar sekali lah. Sepanjang perjalanan itu, Muhammad Syahridwan dikerumuni oleh orang ramai dan menjadi tumpuan untuk penduduk merakam gambar bersama. Muhammad Syahridwan membelanjakan hampir RM2,500 untuk mendapatkan kostum Iron Man War Machine Mark 3 ini. Dia mendapat sokongan dari isterinya Siti Lailatul Maria Mohtar, 35 tahun, yang membantu mengenakan kostum itu yang mengambil masa 20 minit. Masih bersama berita Al-Hijrah, seorang wanita warga emas yang datang untuk mengundi di Sekolah Kebangsaan Buloh 5, Kota Sarang Semut terkejut selepas petugas SPR memberitahu yang namanya sudah diguna pakai oleh individu lain yang tidak dikenali. Zaliha Abdul Rahman, 75 tahun, mendakwa ketika tiba di pusat mengundi pada jam 9.55 pagi. Dia dimaklumkan SPR berulang kali yang membuat semakan MyCard miliknya mendapati status namanya telah mengundi. Zaleha yang ditemani anak perempuannya Zulizai Ramli tidak berpuas hati kerana dia masih belum mengundi ketika itu. Makcik pun terkejut lah. Aku mana ni? Ni kita ni. Kan kita tak biasa mengundi. Mengundi daripada dulu 15 tahun lah. Pertama kali ni jadi mengundi pula lah. Jadi mengundi saya terkejut lah. Tapi tak mengundi tahun. Pasal kecewa lah kita tak boleh mengundi. Siapa yang pergi mengundi? Saya heran jugalah. Kata yang mengundi hantu lah ni lah pun. Zaleha ditemui media di Jalan Stadium Alor Star hari ini. Sementara itu, Zuliza berkata
dia dan ibunya sudah membuat laporan polis di Balai Polis Kota Serang Semut. Dia berasa kesal kerana ibunya bersemangat dan bangun seawal jam 4 pagi untuk mengundi pada PRU ke-15, namun tidak dapat berbuat demikian. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu. Katanya polis telah menerima 9 laporan daripada individu yang mendakwa mereka gagal untuk mengundi kerana kad pengenalan mereka telah digunakan oleh individu lain. 2 laporan polis dibuat di Sungai Petani, 2 di Baling, 2 di Kubang Pasu dan masing-masing 1 di Alostar, Yan dan Kulim. Baik, kerusi parlimen paling panas di Perlis iaitu Arau menjadi perhatian apabila ramai yang ingin tahu adakah rakyat Arau masih memihak kepada penyandang lama Datuk Seri Shahidin Kassim. Walaupun kali ini beliau bertanding di bawah bendera Parti Perikatan Nasional dan bukannya Barisan Nasional. Jadi untuk mengetahui perkembangan di kerusi Parlimen Arau, kita bersama Siti Faridah Busari di sana. Silakan, Faridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di pusat penjumlahan Dewan Harum Manis Politeknik Said Sirajuddin bagi memberikan perkembangan terkini pengundian Parlimen P003 Arau yang memiliki 5 don di bawahnya iaitu Pauh, Tambun Tulang, Guar Sanji, Simpang Ampat dan Sanglang. Dan untuk pengetahuan, bermula pukul 7 malam tadi, beg-beg kuning yang mengandungi kertas undi di Parlimen dan juga 5 don di Arau ini mula dibawa masuk ke pusat penjumlahan undi dan seperti yang dapat dilihat ketika ini di belakang saya, petugas-petugas SPR masih lagi menunggu giliran mereka untuk menyerahkan beg-beg kuning kepada petugas SPR yang berada di Dewan Harum Manis ini. Dan debaran keputusan untuk kerusi Parlimen Arau ini menjadi semakin mendebarkan apabila ramai yang ingin mengetahui sama ada teka-teki mereka bahawa penyandang Datuk Seri Shahidin Kassim yang dikatakan calon boleh menang masih mendapat mandat daripada pengundi Arau ataupun tidak. Dan Datuk Seri Shahidin Kassim berdepan pertandingan 3 penjuru antara Datuk Rozabil Abdul Rahman BN dan juga Fatin Amelina Fazli dari PH. Malah teka-teki di Parlimen Arau ini juga bakal menyumbang sedikit sebanyak terhadap teka-teki yang satu lagi yang lebih besar, iaitu adakah Kerajaan Barisan Nasional di Perlis bakal tumbang buat kali pertama ataupun mereka masih mengekalkan tampuk kuasa di Perlis ini. Dan jika di negeri lain mereka sudah mula menerima beberapa keputusan tidak rasmi, namun di Perlis ini kami masih lagi kekal tenang dan aman tanpa sebarang perkembangan maupun keputusan tidak rasmi daripada mana-mana parlimen maupun DUN. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan ketika ini langsung dari pusat penjumlahan undi Dewan Harum Manis. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Baik, masih kekal tenang dan aman, kata Siti Faridah. Terima kasih Faridah, live dari Arau Perlis. Baik, kita berehat seketika dan sekembali nanti. Kerusi panas Kuala Nerus milik siapa? Baik, masih bersama berita Al-Hijrah. Di Terengganu, kerusi panas Kuala Nerus menjadi tumpuan orang ramai termasuk pengamal media untuk menyaksikan sama ada bekas penyandang parlimen tersebut, Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali, mampu meraih majoriti undi ataupun tidak. Jadi PRU 15, Datuk Muhammad Khairuddin bertanding atas tiket Barisan Nasional berbanding sebagai calon PAS pada PRU 14. Jadi untuk mengetahui perkembangan lanjut di sana, kita bersama Zaim Zamani. Zaim, apa yang anda ingin laporkan? Baik, terima kasih Adi Herman di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini saya berada di pusat penjumlahan undi bagi bahagian pilihan raya P035 di Kuala Nerus. Dan kita tahu sejak daripada awal bermulanya kempen pilihan raya umum ke-15 ini, Parlimen Kuala Nerus ini antara yang menjadi tumpuan di Terengganu ini sebab berikutan penyandangnya Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali pada kali ini bertanding atas tiket Barisan Nasional berbanding 2 pilihan raya sebelum ini yang dimenangi beliau atas tiket PAS. Dan untuk Parlimen pilihan raya umum ke-15 ini beliau melawan 4 calon yang
beliau bertanding 4 penjuru menentang calon daripada PAS, calon daripada PH dan juga calon daripada Pejuang. Kalau anda melihat di belakang saya ketika ini berdasarkan skrin utama yang tunjukkan jumlah undi mengikut parti yang ada ketika ini ialah didahului oleh calon PAS iaitu Datuk Dr. Haji Alias Razak, diikuti dengan Datuk Dr. Khairuddin Takiri dengan jumlah undi 3,782, manakala calon Pejuang iaitu Saudara Azhar memperoleh 37 undi, manakala calon Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Suhaimi Hashim memperoleh 433 undi. Jadi setakat ini calon PAS iaitu Datuk Dr. Haji Alias Razak mendahului kiraan di Kuala Nerus ini majoriti sejumlah 2,659 undi. Dan kalau boleh kamera kita pan di sebelah kanan Dewan ini, beberapa peti undi telah pun mula tiba di pusat penjumlahan rasmi undi di Kuala Nerus ini. Setakat ini sudah 27 peti undi diterima daripada 184 jumlah keseluruhan peti undi yang bakal diterima untuk Parlimen Kuala Nerus ini. Dan jumlah ketika ini sebenarnya agak sedikit dan banyak lagi peti-peti undi yang belum dikira. Jadi kesemua calon yang bertanding masih lagi mempunyai peluang untuk menang bagi bahagian pilihan raya P035 ini. Dan ketika ini petugas-petugas SPR kita lihat sedang berusaha keras untuk melakukan kiraan-kiraan bagi memastikan tidak berlaku kesalahan untuk menjumlahkan keseluruhan undi bagi Parlimen P035 Kuala Nerus ini. Saya kira setakat itu dulu laporan yang boleh saya bawakan dari Kuala Nerus ini. Lagi laporan dari semasa ke semasa akan bawakan dalam lintas langsung sehinggalah kita memperoleh keputusan rasmi bagi parlimen-parlimen terutamanya di Terengganu ini yang akan saya bawakan pada malam ini. Sekian dulu daripada saya, kembali kepada Adi Heman di studio. Terima kasih Zaim Zamani live dari Kuala Nerus, Terengganu. Baik, berita Al-Jara berehat. Sekali lagi, selepas ini tidak pernah terlepas mengundi PRU sejak 1959. Seorang warga Mas, Husman Arifin, 83 tahun, tidak melepaskan peluang mengundi walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda kerana cedera di kaki selepas terbabit kemalangan 2 minggu lalu. Husman berkata dia sentiasa teruja untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai pemilih dan tidak pernah terlepas berbuat demikian sejak PRU pertama pada 1959. Beza dulu orang tak ramai. Orang sekarang ni ramai. Termasuk budak umur 18 tahun tak. Dulu tak ada. Tak berebut ngundi ni. Dia pasal orang tak ramai masa tu. Dulu pangkal juga ke kalau ke mana? Supaya pangkal juga. Lagipun dulu parti tak banyak. Semua dia ada pada set kapal layar. Kapal layar pada set lah. Lepas tu PAS, DAP. 3 parti lah masa tu. 3? Lain parti tak ada. Parti yang mudah menang tu. Sekarang ni terbawa banyak. Tambahnya dalam PRU sebelum ini lebih mudah untuk membuat keputusan kerana tidak ramai calon yang bertanding. Namun kini banyak pilihan yang membuatkan pengundi keliru. Sementara itu, bagi pasangan kembar berusia 18 tahun, Ang Darren dan Ang Elisha, mereka teruja dapat mengundi buat pertama kali dalam PRU kali ini. Mereka bersiap seawal jam 7 pagi untuk bergerak ke pusat mengundi bagi mengelakkan kesesakan. Ini kali pertama saya mari undi ya. Saya dekat Jalan Jalipuk, belakang bilion lah. Situ. Excited. Gitu-gitu lah, macam perasaan biasa. Sebab walaupun penting tapi saya anggap ini macam tanggungjawab saya sebagai rakyat. Mereka ditemui media selepas selesai mengundi di pusat mengundi Maktab Sultan Ismail bagi Parlimen Kota Baru. Baik, selesai proses pengundian petang tadi, tumpuan kini terarah kepada proses pengiraan undi. Jadi untuk mengetahui perkembangan terkini dari Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Putrajaya, kita terus berlintas langsung bersama Adi Akmal Shahrum. Adi, teruskan.
Ya baik, terima kasih Ardi. Apa yang dapat saya laporkan dari menara SPR Putrajaya ini ialah kami petugas media masih lagi menunggu keputusan rasmi untuk yang dikeluarkan oleh SPM di SPR, maafkan saya. Dan setakat ini bot statistik keputusan kerusi parlimen dan DUN yang disediakan masih lagi kosong. Ini menunjukkan belum lagi ada sebarang keputusan rasmi yang diperoleh setakat ini. Walaupun kita tahu kebanyak keputusan tidak rasmi dilaporkan di media-media. Dan kami juga masih lagi menantikan angka keseluruhan peratus keluar mengundi terkini, yang mana kali terakhir peratus keluar mengundi dikeluarkan adalah 70% pada jam 4 petang tadi. Dan untuk makluman semua, setiap keputusan pengiraan undi di setiap negeri seluruh negara akan disalurkan ke sini dan insya-Allah akan diumumkan keputusan rasmi oleh SPR Putrajaya. Dan insya-Allah kami juga akan terus berada di sini untuk melaporkan perkembangan terkini keputusan rasmi pilihan raya umum ke-15 langsung dari SPR Putrajaya. Terima kasih Ardi, silakan. Baik, terima kasih Adia Kemal live dari Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terus bersama kami untuk mengetahui keputusan terkini PR15. Jangan lupa siaran langsung #kita undi jam 9 malam nanti bersama Wan Kamarudin, Wan Ibrahim dan Fazli Aziz. Akan kami bawakan keputusan semasa PR15 termasuk perkembangan secara live dari negeri-negeri serta dari Ibu Pejabat SPR sendiri. Baik, saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Malaysia.